7 golongan kan yang kita beritahu yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil tak kira montori, tak kira wakil rakyat, tak kira dia pengerusi persatuan penduduk, ketua lorong, ketua keluarga, pemimpin keluarga pun juga kena adil dalam keputusan dalam rumah tangga. Macam-macam lah kan. Kadang-kadang dia ada jawatan lagi, dah pencen pun dia bekerja, dia jadi bos pula, buka syarikat pun kena tindakan-tindakan kita mestilah dia. Jangan ingat kita bayar gaji kita lebih baik sesuka hati. Keadilan tu mesti dilaksanakan. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, orang ini juga mendapat naungan daripada Allah kan. Maknanya dia beribadah ya, walaupun dia muda, budak lagi kan, umur 17 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun sibuk pergi masjid, zikir, ngaji. Allah, rajin betul budak ni. Allah suka orang tua yang beribadah. Allah lebih suka orang muda beribadah. Allah suka orang kaya sedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang sedekah. Sebab susah tapi dia boleh sedekah juga. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Sikit masjid, suka dia datang masjid kan. Kalau dia pergi rumah saudara, balik kampung Melaka, Perak, Johor, Terengganu, balik pergi rumah saudara makan kawan pun tanya, masjid jauh tak daripada sini? Nak pergi masjid juga walaupun pergi tempat orang. Tetap tanya masjid mana, nak pergi masjid Senayan teh. Pergi itu. Pek gambar, malakap kat dinding ambil gambar. Dulu Masjid Bosi Putrajaya tu, tengah semayang, tengah orang nak semayang apa semua, dia berlekor lah pengantin tu dengan gaun ni, cenia dia angkat ekor ni, cenia tu dekat dinding tu. Orang ambil wuduk tu dah 8 kali basuh tangan dah, tak ada apa. Ayo sah tu kan. Tapi hati terpaut dalam masjid ni maksudnya nak pergi beribadah di masjid. Macam-macam buatlah apa-apa program macam ni kan. Kalau tidak tu susah juga. Kalau sesaja nak pergi kan, jadi datang tu dapat kebetulan tadi datang awal, sampai buat solat sunat duha lu sekejap, dapat kita ngaji, dapat satu semuka, dapat satu ain. Kalau kitab lama tu ain lah, satu ain baca dah selesai tu. 2000 landak tu pun ada boleh disimpan pada marin kan. Mana ngaji, dapat ada zikir jap sementara tunggu pencamah ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang sebelah pula ngumpet, kau tahu tak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah orang ada istighfar, dia tak nak ni ngumpet. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan ayo zikir banyak, dapat pahala kan dekat masjid. Kita buat pahala. Kemudian yang keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Berkasih sayang tak mesti girlfriend boyfriend, termasuk juga bukan kata suami isteri, termasuk juga kita dengan kawan-kawan kita ni sama-sama booking dengan tempat tok kau. Senyap, duduk senyap. Faham kau tak pernah booking tempat dan ada cerita. Tenang betul mak. Tu yang payah itu cerita kat lagi. Kan? Cerita yang baik-baik tak apa kan, cerita yang baik-baik tak apa. Kan? Kemudian seterusnya yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya. Orang diajak berzina ditolak Perempuan yang kaya dan lawa ditolaknya kerana takut kepada Allah. Makna itu perempuan kaya dan lawa, bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan lawa dia boleh tolak, ni kan pula buruk dan miskin. Makna orang perempuan pun sama. Kalau ada orang ngajak dia, minta maaf ya, dan takut pada Allah, tolak macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi tetapi disembunyikan daripada tangan kiri dia. Tangan kiri dia tak tahu. Maknanya dia merahsiakan sumbangan dia. Kalau dia menyumbang tu tak ada dia cerita dah. Kadang dia cakap, kau tu tak berapa duit sumbangan untuk program ni? Berapa? 15,000. Ya kau? Duit dan ada RM5 dalam tu. Sabut dah lah RM5. Tak payahlah sabut kan. Alhamdulillah Tuhan, ada tabung, kau nak bagi baik kau bagi. Dia nak bagi, berapa kau bagi? Adalah, Alhamdulillah, janji bagi. Macam tak nak cerita dengan orang. Kau bagilah, wah hebat kau. Tak adalah, boleh lah. Kau pergilah bagi, kita sesama lah bagi. Tolong-tolong sikit. Macam tu saya tu pun sekarang saya tengah nak buat tu yayasan untuk berdasarkan nama arwah abah saya tu. Saya nak buat yayasan, tengok nak bantu orang susah, ramai mana yang boleh tolong kita tolong kan. Boleh. Nampak orang kadang sian, nak tolong apa cara nak tolong. Orang kita ni kita kena tolong. Kalau free sak, raya haji sak kita pergi. Nak kita pergi kembara korban di Kemboja, nak kita pergi. Nanti saya cuba tengok kalau boleh arrange buat grup ni ya. Kita dah 8 bas. Macam tu kan. Banyaklah orang pada lambu kan. Macam tu.
Dia yang bagus, yang pergi kemara korban di Kemboja tu, yang bagus, kita pergi hari raya haji yang ketiga baru kita pergi. Jadi raya haji pertama, kedua, selesai kalau tempat masing-masing nak balik kampung apa. Haji ketiga kita naik peterbang sampai Sanun. Kita hari raya yang keempat esok itu baru kita semoleh dalam 5 ekor macam tu, 5-6 ekor. Sebab yang lain dia dah semoleh siap-siap pertama, kedua, ketiga tu. Lepas itu kita makan dengan penduduk sana. Lepas itu kan kita naik motor masing-masing. Orang perempuan tak, bukan bawa sendiri, ada orang kampung tu bawa. Macam perempuan bawa, laki-laki bawa. Dia bawa pergi hantar daging yang kita dah timbang tadi, hantar ke rumah-rumah orang susah tu. Baru kita tengok, ya Allah, si ada budak 6-7 tahun telanjang lagi. Dah. Jamban pun tak ada, pun tak ada. Barulah kita faham. Orang sini yang tak pernah pergi kadang cakap, kat Malaysia apa ramai orang susah lagi, pergi Kemboja pula dah. Contohlah kan. Sebenarnya pergilah negara. Ada yang sampai pergi Nepal, ada yang pergi negara-negara luar, ke India pun buat korban pun ada, sebab nak bantu saudara-saudara kita seluruh dunia. Boleh bagi, tak ada masalah, pergilah. Kat negara kita ni kita bagilah. Raya pertama, kedua tu kita bagi kan. Tapi yang tu pergi sana, kita kadang berobot bahagian. Sampai busuk-busuk daging, tak bermakan, tapi sampai dah kat rumah tak bermakan pun. Ada orang kita macam tu. Bukan orang sini lah, tempat lain. Saya dah cek dah, dekat taman ibu kota ni tak ada. Dekat tempat lain. Setapak Gombak tak ada. Tak mana tempat tak tu, tempat lain. Sini okey. Kan? Jadi makna fikirlah kita buat baik kepada orang. Macam tu lah tadi. Jadi hidup kita di dunia ni, sekali lagi peringatan saya berikan, hidup kata dunia ni sementara sifatnya. Jadi atas kesementaraan itu, jagalah elok-elok. Janganlah kita pandang kita koci apa yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita tak tahu pada setengah orang apa yang kita buat baik tu, kadang pada orang tu, ya Allah, nikmat besar betul. Kan orang tu cakap, alah 1 sen apa bodoh kita cakap, rupa 1 sen sampai 1 tahap bernilai. Kita nak bayar duit parking, bayangan mesin tu tiba-tiba nak duit shilling, mengagau cari manalah nak cari ni, manalah duit shilling, yang ada duit kotes. Masa tu duit 1000 pun tak ada guna tu, sebab mesin tu nak duit shilling. Pun cari ke mana nak tukar, dah tengah malam pula, mana pula nak tukar ni. Itu sebabnya kadang setiap benda tu Allah Ta'ala tak jadikan sia-sia. Jadi itulah, buatlah elok-elok kan dalam kehidupan kita ni. Boleh nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Nampak ada orang nak sumbang, jangan tunggu, esok lah. Rupanya besok dah meninggal kawan tu, tak sampai pagi. Dia ingat dia nak bantulah orang ni. Tengoklah minggu-minggu depan kau. Wahal sekarang ni boleh ni. Jom pergi tengok nak, minggu depan lah, sibuk sikit lah minggu ni. Meninggal. Dia baru ajak kau lah ni, kau lah punca ni. Dah seorang buat kesalahan dia. Sebab dia dah biasa daripada kuliah duha tu share tumpang sesama. Kan? Jadi maknanya itu kan nak boleh buat copet. Jangan kita tangguh-tangguh. Dengar ada pembinaan wakaf, pembinaan sekolah agama. Kita dengar. Berapa yang dicari? Dicari 5 juta. Doreh-doreh bagi 500. Ya 500 saya bagi bahagian saya. Bagi dulu. Lantaklah apa pun. Jadi tak jadi itu kemudian. Tapi bila kita dah bagi, Allah dah kira dah. Tapi lebih baik lagi kalau benda tu terbina. Lebih baik lagi mengalir pahala untuk kita, selagi mana orang gunakan tempat tu. Itu sebab kalau kita dengar kan, persatuan ni tiba-tiba nak cari duit kan, bagi je. Sebab kadang dia nak bayar buku, kadang nak bagi apa, kadang ada kemudahan-kemudahan lain kan. Ada dapat beg contohlah kan. Dia bagi kita sumbangan, bagi. Dengar kan online sekarang, boleh online transfer buat. Jangan tersalah kosong sudah, bertambahlah kosong. Dah monung lah lepas tu. Tapi tak apa, yang penting ikhlas kita buat ya. Jadi itulah dia untuk bab 2 kita pada hari ini, menangis kerana takut kepada Allah. Dia nak tanya apa-apa tak? Oh 7, lupa. Yang ke-7 orang yang tu nak beritahu tadi tertinggal pula. Ayo. Sekejap nangis tu. Ya. Jangan dia terperanjat dan nangislah dia. Ya. Tapi tak apa, jangan risau. Nangislah kerana Allah banyak-banyak. Sebab janganlah kita biarkan tangisan kita tu sia-sia. Menangis sebab anak jauh daripada kita. Kan menangis biasalah. Doakan Allah jagakan anak kita. Doakan anak kita selamat. Kan kita takkan mampu jaga anak kita sepanjang masa. Mintalah Allah jagakan dia untukku. Macam tu lah. Kan suami kita lagi lah panjang langkah cacat tompek pergi. Lah mudah-mudahan Allah jagakan dia untukku. Hanya itulah. Ya Allah jagakanlah suamiku ya Allah. Kau jugalah sebaik-baik penjaga ya Allah. Itulah dah. Mudah-mudahan nak buat benda tak elok, Allah Taala tutup cara itu kat dia. Macam tu kan. Insya-Allah doakan yang baik-baik. Jangan doa yang tak baik. Tak adalah tu dah. Laki dan kau tengok jantung mampu lagi baik. Jangan. Kita kena doakan yang baik-baik kan. Doa baik. Ya Allah jagakanlah suamiku ya Allah, jadikanlah mereka ni anak-anak yang baik, jadikanlah dia lelaki yang baik, jadikanlah dia ahli keluarga yang baik, soleh dan solehah. Doa yang baik-baik
insya-Allah Allah akan makbulkan. Soalan? Ulang balik 1-7. Boleh. Nombor 1 lupa tu. Nombor satu tadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Makna orang ajak berzina, tolak kerana takut kepada Allah. Tu gambaran Nabi tahu perempuan lah. Kalau perempuan dah lelaki lah. Ngajak dia berzina, handsome nak lelaki tu. Sah, tapik tolak dah. Handsome betul. Kan? Contoh, dia tolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, orang yang memberikan sumbangan, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Sesungguhnya yang masjid Bandar Asri Senayan tu, yang besar tu, dia pun tak pernah cerita dengan orang lah. Dia senyap. Akhirnya benda tu bocor juga. Ramai orang yang cerita, tapi bukan dia yang nak cerita. Akhirnya dia tak letak nama dia pun. Tapi itulah hebat dia, siap ada pula tapak petak kubur untuk dia. Kalau dia meninggal besok, situ kebumikan, dia kata. Dia dah amanahkan ke orang. Nak beritahu, itulah yang Nabi sebut orang paling cerdik, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian hingga basah pipinya dengan air matanya, mengenang dosanya kepada Allah. Itu sebab duduk seorang-seorang, menangislah kepada Allah. Nangis banyak. Paling senang malam, tengah hari payah sebab tengok drama, payah tengok drama, tengok apa, tengok macam-macam kan. Apa itu kan pukul 9 malam dah gegar baganza pula, dia tapik nangis. Menangis kalau artis dia terkeluar pun dia nangis. Tu pembunuh kan. Menangis biarlah kerana Allah. Jadi ingat ya, jangan lupa follow IG Syamsul Debat Official. Kalau Facebook Syamsul Debat SY dan Syamsul Amri Ismail Official. Dekat sana pun boleh tanya soalan kalau rasa-rasa tak sampai nak tanya kat sini. Jadi terima kasih banyak atas kesudian kita hadir pada hari ini beramai-ramai. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Pada siapa tadi dah keluar senarai balik ya? Siapa yang nak buku lagi? Ada kan siapa yang nak buku lagi, nanti kan bagi je nama dekat penganjur kita, kat datin kita. Bagi datin kau Hajah tadi. Hajah, tak lama lagi datin tu. Jadi bagi dekat apa? Bagi dekat Hajah kita, bagi senarai nama. Nanti insya-Allah saya akan telefon balik kat kedai tu untuk buat lagi. Sebab semalam saya dah suruh buat yang 10 tu tak sampai. Dia kata tak sampai buat dah. Dia nak tutup kedai warna dah. Jadi saya ambil yang 50 je. Saya pada Kuala Lumpur, patutnya boleh tahu pergi ceramah. Lah ambil buku tu dulu, nak pastikan hari ni dapat buku ni. Ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf banyak. Seperti biasa kat luar atau dalam nego saya tak iklan kali lah. Semua dah tahu dah barang Sambal gesek ada lagi. Ada stok baru. Hari tu habis tak cukup. Bawa kat Bintulu licin. La ilah. Gila betul dia orang nego. Kan? Rupanya dia orang ramah sama gesek tikir ni. Sadap. Kan? Tu belum mamak sebut itu. Kan? InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Yang baik datang dari Allah, yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amika fi umazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah Tuhan kami memohon keampunan-Mu, memohon kerahmatan-Mu, memohon taufik dan hidayah dari-Mu ya Allah. Keampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa saudara mara kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat sekalian alam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati kami untuk mempelajari ilmu-Mu. Tetapkanlah niat di hati kami agar apa yang kami lakukan semata-mata kerana-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keampunan bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami, serta bagi orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah kami memahami apa yang diajar oleh guru-guru kami ketika kami berada di dalam kuliah kami. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, peliharakanlah kesihatan diri kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami. Permudahkanlah kami di dalam mengalami, dalam menghadapi segala ujian dan dugaan di dunia ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kecemerlangan di dalam kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang kami capai ini dapat membahagiakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ahli keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak dan ahli keluarga yang soleh dan solehah ya Allah. Kami mahu semua mereka dan kami semua berjaya ya Allah. Kami mahu dapat mengubah kehidupan nasib keluarga kami ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu yang berkekalan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada hati kami dan ahli keluarga kami daripada melakukan amalan-amalan yang membawa kepada neraka-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami untuk menunaikan salat. Janganlah Kau melalaikan kami dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu mengawasi ahli keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami pada setiap waktu ya Allah. Kami serahkan diri ahli keluarga kami, anak-anak kami untuk berada di bawah penjagaan-Mu ketika mereka tidak bersama kami ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk berada di tempat yang Engkau redai, dan jauhilah mereka daripada berada di tempat yang Engkau murkai. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkau Tuhan kami. Kami meminta kepada-Mu kerana Engkau lah yang telah mencipta kami. Kami merayu kepada-Mu kerana Engkau lah yang maha memakbulkan doa-doa kami ini. Jika Engkau tidak memakbulkan doa kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan doa kami? Jika Engkau tidak mendengar doa kami ini, siapa lagi akan mendengarnya ya Allah? Bantulah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alana ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amal ya karim.